Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri dan kumpulan saya dari Diploma Syariah Islamiyah kelas 2 semester 1. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Perlembagaan Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul. Nombor matrik saya ialah KSD 2601027. Saya mengambil kos Diploma Syariah Islamiyah yang ditempatkan di kelas 2. Tajuk saya ialah Sejarah Penggubalan Perlembagaan dan juga Peranan Perlembagaan. Penggubalan perlembagaan atau latar belakangnya ialah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ni di pertama kali ataupun mula-mula sekali dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan dicapai. Maksudnya masa kita dah dapat merdeka tu, sebelum Perlembagaan Malaysia ni wujud, pertama sekali dia wujud ialah Perlembagaan Tanah Melayu. Maksudnya perlembagaan ini ditukarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Ia bermula daripada penguasaan British ke atas negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, iaitu negeri-negeri ini di bawah negeri-negeri Melayu bersekutu. Itu semasa Perang Dunia Kedua 1942 hingga 1945, Jepun telah menakluki Tanah Melayu, dan masa itu juga British kembali ke Tanah Melayu dan memperkenalkan Malayan Union pada April 1946. Itu Malayan Union mendapat tangan hebat oleh orang Melayu. Jadi masa tu British pula memperkenalkan satu pentadbiran baru, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam pentadbiran ini, kerajaan pusat akan terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British dan sebuah majlis mesyuarat dan sebuah majlis perundangan. Dari pentadbiran ini, kerajaan pusat akan terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, majlis mesyuarat dan juga majlis perundangan. Majlis perundangan mengandungi anggota rasmi dan 9 anggota tidak rasmi yang dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British. Maka hasil daripada perjanjian tersebut, maka terciptalah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang berkuat kuasa pada 1 Februari 1948. Selepas pilihan raya 1955, Parti Perikatan majoriti menang dan automatik menjadi kerajaan yang memerintah Tanah Melayu pada waktu ketika itu, menuntut pihak British untuk mengadakan persidangan perlembagaan di London. Tujuannya untuk menggubal sebuah perlembagaan pada tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya Red mengadakan satu referendum kepada semua penduduk yang ada di Tanah Melayu. Tak kira lah orang awam ke badan politik ke, semua yang ada dekat Tanah Melayu. Dia adakan satu referendum pada tahun 1956. Suruhanjaya Red telah menerima 131 cadangan daripada penduduk Tanah Melayu. Akhirnya draft Perlembagaan Tanah Melayu telah dibentuk pada 31 Ogos 1957, iaitu pada tarikh kemerdekaan kita, ialah tarikh bersejarah kita. Oleh itu, Persekutuan Tanah Melayu menjadi satu negara yang berdaulat dan merdeka, bebas daripada penjajah. Mesti semua tertanya-tanya, apakah itu Suruhanjaya Red? Suruhanjaya Red ialah merupakan asas utama dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perkara asas yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah hal mengenai raja ataupun yang di-Pertuan Agong, bahasa Melayu, agama Islam dan kemudiannya hak kedudukan keistimewaan hak orang Melayu. Dan selepas itu ditukar kepada hak istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putra yang berada di Sabah dan Sarawak
lepas Sabah dan Sarawak masuk dalam Persekutuan Malaysia. Benda ni menjadi satu kunci ataupun tiang seri ya untuk menyatupadukan orang Melayu dan juga orang bukan Melayu pada masa tu. Yalah, masa tu kan Sabah Sarawak negara lain. Masa tu semenanjung tanah Melayu lain-lain. Kan masa tu ada perselisihan faham. So lepas merdeka ni diorang nak satukan. So dengan tu diorang adakan kontrak sosial ataupun unsur-unsur tradisi bagi melengkapkan satu perlembagaan kepada dalam negara yang berdaulat. Maksudnya negara tu tanah Melayu lah, dia nak satukan. Macam tu. So selain 4 benda yang saya sebutkan tadi seperti raja, hak orang Melayu semua tu, ada lagi berapa yang dia mahu naikkan. Yang saya tahu ialah sistem pemerintahan, itu macam undang-undang apa semua dalam negara. Lepas tu hak kebebasan asasi. Maksudnya macam kita lah, kita kan nak bebas kan. Kita tak nak macam tak itu buat itu tak boleh, buat itu ini tak boleh. Jadi kerajaan buat hak kebebasan asasi, so kita boleh buat macam-macam. Tapi tak adalah bebas terus, adalah hak-hak dia. Lepas tu kita ada kewarganegaraan, bukti kewarganegaraan kita ada dalam IC. Macam tu. Lepas tu pilihan raya. Pilihan raya ni kan bersifat dengan demokrasi. So mana yang kita suka, kita undilah benda tu. Mana yang paling banyak undian, itulah yang bakal menjadi pemerintah dalam negara kita. Lepas tu ada lagi, kita ingat Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang dikuatkuasakan sehingga ke hari ini adalah beberapa pindaan. Contohnya ialah pindaan yang dibuat oleh Akta Malaysia yang diluruskan pada tahun 1993 meminda perkara 1 dalam kurungan 1 dan 2 di kurungan 2 untuk penggabungan Sabah, Sarawak dan Singapura, serta menukarkan nama Persekutuan Tanah Melayu kepada Persekutuan Malaysia. So setakat itu saja untuk sejarah penggubalan Malaysia. So kita terus kepada peranan perlembagaan. Jadi kita berada dalam peranan perlembagaan. Peranan perlembagaan yang pertama ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Ini bermaksud berdasarkan sejarah perlembagaan ini diwujudkan ialah tolak ansur antara kaum. Contohnya ialah hak keistimewaan orang Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan lain-lain. Ialah mengelakkan daripada penyalahpenggunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Ini dimaksudkan ialah peruntukan kuasa kepada pemerintah dan rakyat supaya dominasi kuasa terhadap suatu pihak dapat dielakkan. So jadi seterusnya ialah mengikut garis panduan dalam perlembagaan terdapat beberapa pembentukan khas tertentu untuk yang di-Pertuan Agong, Sultan, Raja, yang di-Pertuan Negeri mempunyai bidang kuasa tertentu. Tapi segala tindakan masih mengikuti perlembagaan. Benda dua perkara ni ada dalam mengelakkan penyalahpenggunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. So yang ketiga ialah rujukan untuk menjalankan pemerintahan negara. Poin yang pertama ialah perlembagaan menjadi undang-undang utama, undang-undang tertinggi negara. Yang kedua ialah menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Yang ketiga ialah sebarang masalah atau kekeliruan dalam membuat undang-undang atau rujuk apa-apa hukuman kepada seseorang berdasarkan perlembagaan yang telah ditetapkan. So yang keempat ialah mengekalkan riwayat negara bangsa, iaitu ialah identiti negara dapat dikekalkan kerana adanya pembentukan perlembagaan. So maksudnya bila tak ada perlembagaan, negara macam kejap-kejap gini, dia macam bercelaru, tak ada satu panduan. So bila ada perlembagaan, dia jadi satu panduan untuk menjadikan negara tu jadikan negara tu lebih teratur dalam melaksanakan sesuatu perkara. So tujuannya ialah memudahkan kerajaan menguruskan tentang hal ehwal negeri, undang-undang dan sistem pentadbiran dapat dilaksanakan dengan baik. Macam itulah maksud dia.
Jadi yang kelima ialah menjaga kestabilan negara. So dalam poin saya kat sini ialah kewujudan perlembagaan telah berjaya membentuk negara yang stabil dan aman. Yang kedua ialah terdapat sekatan-sekatan dalam perlembagaan yang mengawal kebebasan rakyat walaupun rakyat mendapat kebebasan dan keistimewaan tertentu. Macam saya cakap tadi, dia tak bebas sepenuhnya tapi ada had-hadnya. Bukannya kita terlalu bebas semua. Kita tak boleh, kita ada undang-undang tersendiri. Setiap negara ada undang-undang masing-masing. So kita sebagai rakyat Malaysia kena patuh dengan undang-undang kita. So poin saya yang ketiga ni dalam menjaga kestabilan negara ialah kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabila terhadap perkara-perkara yang perlu ditekankan untuk menyekat kebebasan mereka. Dalam bahagian 2, perkara 10, macam saya cakap tadi. Terakhir, poin saya untuk peranan perlembagaan ini ialah memilih perpaduan kaum. Secara amnya, program perlembagaan Malaysia berperanan penting sebagai alat untuk perpaduan kaum, memandangkan ada beberapa perkara yang menyentuh tentang hubungan antara kaum di negara ini. Contohnya, bahasa, agama, kedudukan istimewa setiap kaum dekat Malaysia, serta sistem beraja. Setiap tu ada peranan masing-masing. So setakat ini saja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membentang tajuknya dalam tajuk perlembagaan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk bentuk-bentuk perlembagaan. Baiklah, perlembagaan terbagi kepada dua jenis, iaitu perlembagaan tidak bertulis dan perlembagaan bertulis. Perlembagaan tidak bertulis merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat. Contohnya Akta Parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Baiklah, yang kedua, manakala perlembagaan bertulis pula merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul serta disusun dalam satu surat dan diasaskan pada satu dokumen yang bersifat konvensional. Dalam hal ini, perlembagaan Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis, di mana Parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan. Seterusnya, perlembagaan bertulis ini mengandungi tiga sifat utama, iaitu yang pertama, ia adalah kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan, melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkannya dipinda. Yang kedua, Parlimen mempunyai kuasa undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi Parlimen adalah dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan yang ketiga, tugas mahkamah. Dalam hal ini, mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Okey. Itu sahaja untuk pembentangan tentang bentuk-bentuk perlembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hafiz Zulhairi bin Muhammad Kamal. Seterusnya saya akan bentangkan berkaitan dengan Undang-Undang Utama Persekutuan. Berdasarkan kepada perlembagaan di Malaysia ini, A. Perlembagaan ialah Undang-Undang Utama Persekutuan dan mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat yang tidak selaras tersebut. B. Kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoalkan sama sekali atas alasan bahawa yang pertama, undang-undang itu mengenakan sekatan ke atas hak yang disebut dalam perkara 9/2 tetapi tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu, ataupun yang kedua, undang-undang itu mengenakan mana-mana sekatan yang disebut dalam perkara 10/2 tetapi sekatan itu
disifatkan perlu atau suai manfaat oleh Parlimen bagi maksud-maksud yang disebut dalam perkara itu. C. Kesahan mana-mana undang-undang yang dibuat oleh Parlimen ataupun badan perundangan mana-mana negeri tidak boleh dipersoalkan sama sekali atas alasan bahawa undang-undang itu membuat peruntukan berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengan Parlimen atau mengikut mana-mana yang berkenaan. Badan Perundangan Negeri ini sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang kecuali dalam prosiding untuk mendapatkan suatu penetapan bahawa undang-undang itu tidak sah atas alasan itu, ataupun yang pertama, jika undang-undang itu telah dibuat oleh Parlimen itu sendiri dalam prosiding antara persekutuan dengan satu atau beberapa buah negeri. Yang kedua, jika undang-undang itu telah dibuat oleh perundangan sesuatu negeri dalam prosiding antara persekutuan dengan negeri itu. D. Prosiding untuk mendapatkan penetapan bahawa sesuatu undang-undang adalah tidak sah atas alasan yang disebut dalam fasal dalam kurungan 3, iaitu prosiding yang tidak termasuk dalam perenggan dalam kurungan A atau dalam kurungan B, fasal itu tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran hakim Mahkamah Persekutuan, dan persekutuan berhak sama sekali menjadi satu pihak dalam mana-mana prosiding itu. Dan begitulah juga dalam mana-mana negeri sekalipun yang akan atau mungkin menjadi satu pihak dalam prosiding yang dibawa bagi maksud yang sama di bawah perenggan dalam kurungan A ataupun dalam kurungan B dalam fasal itu. Saya akan terangkan berkaitan dengan maksud prosiding. Di mana prosiding ni, definisi dia sebenarnya yang dimaksudkan prosiding adalah rakaman maklumat. Kebiasaannya, rakaman maklumat ini dicetak tentang perbincangan ataupun keputusan sesuatu mesyuarat, persidangan dan sebagainya. Sekian dari saya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ketertinggian perlembagaan. Tidak ada yang tertinggi kuasanya di Malaysia melainkan perlembagaan. Perlembagaan telah menjadi rujukan rakyat dan pemerintah di negara ini sejak merdeka sehingga kini. Justru adalah tepat jika dikatakan perlembagaan adalah yang tertinggi di Malaysia. Okey? Seterusnya, Malaysia merupakan sebuah persekutuan yang mempunyai sebuah perlembagaan bertulis. Menurut Tun Muhammad Sufian, bekas Ketua Hakim Negara, perlembagaan persekutuan Malaysia adalah yang tertinggi. Ketertinggian perlembagaan ini dapat dilihat pada peruntukan berikut. Yang pertama, peruntukan Parlimen. Parlimen memperolehi kuasa daripada perlembagaan yang akan menentukan kuasa perundangan kerajaan persekutuan pada satu pihak dan kepada tiap-tiap buah negeri pada pihak yang lain. Dalam hal ini, perlembagaan menentukan perkara persekutuan yang kerajaan persekutuan boleh lakukan dalam perkara negeri yang kerajaan negeri boleh lakukan. Okey. Seterusnya adalah peruntukan perlembagaan. Peruntukan perlembagaan menentukan perkara bersama yang membolehkan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang mengenainya. Contoh undang-undang yang boleh dibuat oleh Parlimen ialah pertahanan, pelajaran, hal ehwal luar negara dan sebagainya. Parlimen yang hanya tertinggi dalam perkara-perkara persekutuan, dan jika ia campur tangan dengan pembentukan undang-undang di luar perkara persekutuan, undang-undang tersebut adalah tidak sah. Undang-undang persekutuan juga akan diisytiharkan tidak sah seandainya ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Malaysia menurut perkara 4 dalam kurungan 1 perlembagaan persekutuan.
Seterusnya, peruntukan kedudukan YDPA. Baginda sebagai ketua negara, lambang taat setia rakyat, lambang negara, ketua parlimen, ketua pemerintah dan sebagainya. Tetapi baginda tertakluk kepada halangan-halangan yang dikenakan oleh perlembagaan. Baginda ialah raja berperlembagaan, iaitu bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Seterusnya, kuasa perundangan. Kuasa perundangan dijalankan oleh berbagai-bagai badan perundangan dan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Kuasa kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Kuasa YDPA sebagai ketua ketiga-ketiga cabang kerajaan, iaitu perundangan, pentadbiran, kehakiman, juga tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Seterusnya, peruntukan kebebasan asasi merupakan elemen penting dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kerajaan tidak boleh membuang negara seseorang warga negara. Tidak boleh membuang seorang warga negara. Tidak boleh menahan seorang warga negara daripada pulang ke tanah airnya. Tidak boleh memaksa seorang itu menjadi buruh paksa dan tidak boleh memenjarakan mana-mana orang melainkan undang-undang. Ini adalah sistem demokrasi parlimen. Maka terdapat banyak perkara dalam perlembagaan yang mesti dipatuhi oleh kerajaan. Okey, itu sahaja pembentangan pada saya ini. Saya akan serahkan kepada seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan kami dengan tajuk pindaan perlembagaan. Sejak tahun 1957 hingga akhir tahun 1982, Perlembagaan Malaysia telah dipinda sebanyak lebih kurang 22 kali. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda oleh Parlimen seperti yang dijelaskan dalam Perkara 159 dan Perkara 161-I yang menjelaskan beberapa perkara yang boleh dipinda seperti dalam jadual. Sesetengah perkara hanya boleh dipinda dengan suara lebih 2/3 dalam setiap dewan dengan syarat telah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Perkenan dan persetujuan Majlis Raja-Raja amat diperlukan dalam membuat apa-apa pindaan terhadap perkara yang menyentuh kedaulatan Raja-Raja, kedudukan istimewa orang Melayu dan beberapa perkara yang sensitif dalam perlembagaan. Sebahagian perkara memerlukan suara majoriti parlimen. Antara perkara-perkara yang pernah dipinda ialah pemisahan Singapura, gender atau jantina, kekebalan raja, kedudukan Yang di-Pertuan Agong atau Raja, penggunaan bekalan air dan kes rogol. Okey, perkara pertama ialah pemisahan Singapura. Pemisahan mana-mana wilayah Malaysia adalah dilarang oleh perlembagaan. Situasi sedemikian memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja terlebih dahulu. Pindaan dibuat dengan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat menyokong pindaan ini. Oleh itu, pada September 1963, Singapura keluar dari Persekutuan Tanah Melayu. Mengenai gender pula, artikel 8/2 Perlembagaan Persekutuan telah dipinda untuk memasukkan perkataan gender supaya tiada lagi sebarang undang-undang atau dasar yang mendiskriminasikan wanita dan memastikan tidak ada diskriminasi antara jantina di negara ini. Perkataan jantina akan ditambah kepada perkara 8/2 Perlembagaan Malaysia yang mengatakan kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyatanya oleh perlembagaan ini, tidaklah boleh ada perbezaan terhadap warga negara semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir dalam mana-mana undang-undang. Untuk kekebalan raja pula,
kerajaan telah meminda perlembagaan persekutuan berhubung dengan apa yang dianggap sebagai kekebalan atau imuniti raja-raja, iaitu mereka tidak boleh melakukan apa-apa kesalahan. Pindaan ini dibuat kerana difikirkan pengecualian raja-raja daripada tindakan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan aliran zaman. Dengan pindaan ini, perasaan marah kepada raja atau sistem beraja dipercayai dapat dielakkan kerana rakyat akan dilindungi oleh undang-undang daripada dianiaya oleh raja, dan dengan pindaan itu dipercayai dan diharap raja tidak akan melakukan sebarang kesalahan. Baiklah, bagi kedudukan yang di-Pertuan Agong atau kedudukan raja pula, Yang di-Pertuan Agong hendaklah berhenti menjalankan fungsinya sebagai agung apabila menghadapi tindakan undang-undang. Begitu juga dengan raja-raja negeri. Sekiranya raja menghadapi tindakan undang-undang, raja hendaklah berhenti menjalankan fungsi baginda, dan jika didapati bersalah dan dihukum penjara lebih daripada 1 hari, maka baginda akan diturunkan tahta, melainkan jika baginda diampunkan. Dalam tempoh raja berhenti menjalankan fungsi-fungsinya, seorang pemangku raja atau jemaah pemangku raja akan dilantik mengikut perlembagaan negeri untuk menjalankan fungsi raja negeri berkenaan, bagi membolehkan fungsi-fungsi raja itu dijalankan oleh seorang pemangku raja atau jemaah pemangku raja. Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda. Penyesuaian ini diperlukan bagi mengelakkan tanggapan negatif masyarakat terhadap institusi raja. Mengikut peruntukan perkara 71 Fasal 4 Perlembagaan Persekutuan, perlembagaan negeri mesti mengandungi peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di dalam Jadual 8 Perlembagaan Persekutuan. Maka, selaras dengan pindaan yang diperbuat daripada Jadual ke-8, kerajaan negeri juga perlu mengambil tindakan untuk meminda perlembagaan negeri selaras dengan peruntukan Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan. Bagi pengurusan bekalan air pula, pindaan Perlembagaan Persekutuan membolehkan kerajaan persekutuan mengawal selia pengurusan bekalan air pada peringkat negeri, kecuali di Sabah dan Sarawak. Hal ini akan memastikan pengurusan bekalan air dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan, walaupun air sebelum ni berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Seterusnya, kes Rogol. Perkara ini telah dipinda pada tahun 1989 untuk meningkatkan keberkesanannya, meningkatkan tahap keadilan atau sense of justice bagi semangsa. Antara pindaan yang telah dibuat ialah menaikkan tahap umur bagi statutory rape daripada 14 tahun kepada 16 tahun, mengenakan tempoh penjara minimum secara mandatory bagi pesalah, dan menambahkan tempoh penjara maksimum bagi kes mencabul kehormatan dari 2 hingga 10 tahun. Baiklah, carta ahli berikut ialah tata cara pindaan perlembagaan. Terdapat beberapa proses yang terlibat sebelum sesuatu rang undang-undang itu dipinda. Sesuatu rang undang-undang yang hendak dipinda perlu dibahaskan di Dewan Parlimen terlebih dahulu. Di Dewan Parlimen, rang undang-undang tersebut akan dibahaskan dalam beberapa peringkat, iaitu bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa dan seterusnya bacaan ketiga. Setelah dibahaskan, rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan 1993 yang telah diluluskan adalah mengikut peruntukan perlembagaan dengan lebih daripada 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Menurut prosedur, rang undang-undang dihantarkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Setelah menerimanya, Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan yang mempunyai 2 pilihan, iaitu baginda memberikan
berkenan kepada rang undang-undang tersebut dalam tempoh 10 hari ataupun baginda memulangkan semula kepada Parlimen dengan menyatakan sebab rang undang-undang tersebut tidak diperkenankan untuk dipertimbangkan semula atau diubahsuaikan oleh Parlimen. Pengubahsuaian yang dibuat terhadap rang undang-undang berkenaan ialah hasil daripada beberapa perbincangan antara pihak kerajaan dengan pihak raja-raja. Pengubahsuaian ini telah tidak menjejaskan tujuan utama rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan 1993 yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu menentukan raja boleh didakwa di bawah undang-undang negara. Perbezaannya ialah raja-raja akan dihadapkan ke mahkamah khas sahaja. Peruntukan asal dalam perlembagaan menyatakan bahawa raja-raja tidak boleh dihadapkan ke mahkamah biasa dikekalkan. Terdapat beberapa perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang tidak boleh dipersoalkan. Antaranya ialah Islam sebagai agama rasmi, status dan keistimewaan raja dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan isu kewarganegaraan. Terdapat 4 cara perlembagaan dipinda. Cara pertama, mendapat persetujuan majoriti 2/3 keahlian kedua-dua Dewan Parlimen dan perkenan Majlis Raja-Raja. Cara pertama ni ialah peruntukan yang berkaitan dengan Raja-Raja dan Majlis Raja-Raja dan hak istimewa orang Melayu tidak boleh dipinda tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Contohnya kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kepentingan sah kaum-kaum lain, hak-hak dan kedaulatan raja-raja, tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja, hal ehwal Islam, kedudukan bahasa kebangsaan, kewarganegaraan, keistimewaan Parlimen, pengubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia. Cara kedua pula, mendapat persetujuan majoriti 2/3 keahlian kedua-dua Dewan Parlimen dan perkenan yang di-Pertua Negeri Sabah atau Sarawak. Cara kedua merupakan peruntukan yang memberi kesan kepada operasi perkembangan berhubung negeri-negeri Borneo dalam perkara-perkara seperti kerakyatan, immigration, pengaturan kewangan, persekutuan negeri dan negeri undangan. Senarai tidak boleh dipinda tanpa persetujuan Gubernur Sabah atau Sarawak. Perlu diingatkan bahawa Gubernur adalah bertanggungjawab bertindak atas nasihat kerajaan negeri. Contohnya, hak warga Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia, pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, soal agama, bahasa dan keistimewaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kuasa perundangan negeri di Sabah dan Sarawak dan hak kesamarataan penduduk di Sabah dan Perlembagaan Sarawak. Cara yang ketiga, perkara yang memerlukan suara majoriti dalam Parlimen. Cara yang ketiga ni merupakan peruntukan yang berkaitan dengan hal-hal kewarganegaraan, bentuk sumpah dan ikrar, pengakuan negeri kepada persekutuan, pengubahan komposisi Dewan Negara dan seumpamanya boleh dipinda dengan majoriti mudah di Parlimen. Berdasarkan Perkara 159/1 dan -4 dibaca bersama Perkara 62/3 Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang meminda Perlembagaan Persekutuan boleh diluluskan oleh majoriti mudah ahli Dewan yang hadir.
Okey, antara contohnya ialah bentuk sumpah dan ikrar, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara, peruntukan tambahan kewarganegaraan, persempadanan kawasan pilihan raya, perkara-perkara dalam senarai persekutuan dan senarai bersama dalam senarai perundangan, perkara-perkara dalam senarai negeri, pelaksanaan treaty, perjanjian atau convention antara persekutuan dengan mana-mana negara lain, dan tujuannya adalah untuk menyamakan undang-undang antara dua buah negeri dengan negeri yang lain. Okey, dan cara yang terakhir iaitu cara yang keempat, perkara-perkara yang dipinda dengan mendapat persetujuan daripada 2/3 ahli Majlis Parlimen. Okey, cara yang keempat ni ialah secara amnya, perlembagaan boleh dipinda oleh Akta Parlimen yang telah menerima undi tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan kedua-dua Majlis Parlimen. Sebahagian besar peruntukan dalam perlembagaan boleh dipinda dengan cara ini, tetapi ada perkara-perkara tertentu yang memerlukan satu kaedah khas yang telah ditetapkan. Contohnya, hal-hal yang tidak termaktub dalam perlembagaan ialah seperti belanjawan, bekalan peruntukan tambahan, undang-undang jenayah dan undang-undang pelaburan asing. Semudah ngantuk ke? Dah nak sampai kepada pengakhiran ni. Jom, kita pergi kepada tempat yang terakhir. Yang terakhir saya akan sampaikan berkaitan dengan perlembagaan persekutuan dan negeri. Kawan-kawan, sebenarnya Malaysia ini merupakan salah sebuah negara persekutuan. Di mana persekutuan ini sebenarnya yang dimaksudkan ialah perjanjian. Di mana sebilangan negeri-negeri atau rantau yang separuh berpentadbiran sendiri yang disatukan oleh satu pemerintah pusat. Macam dekat Malaysia ni, negeri kita ada 14 buah negeri disatukan dalam satu negara dan dijadikan negara tersebut sebagai negara Malaysia. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri merupakan dua badan yang amat-amat penting dalam sistem pemerintahan negara. Kedua-keduanya sebenarnya berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab dalam menentukan hala tuju pembangunan negara dalam konteks perlembagaan Malaysia. Terdapat dua pembahagian yang amat penting, iaitu perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Kita pergi kepada perlembagaan persekutuan dahulu. Di mana perlembagaan persekutuan ini mengandungi 183 perkara yang menyentuh pelbagai aspek pemerintahan seperti kebebasan asasi, kuasa dan kedudukan YDPA, keistimewaan Raja-Raja Melayu dan hak orang Melayu itu sendiri, soal bahasa Melayu, agama, kewarganegaraan, kehakiman dan sebagainya. Perlembagaan persekutuan ini mempunyai ciri-ciri yang khas tau sebenarnya. Selain itu, perlembagaan persekutuan juga dijadikan sebagai undang-undang di negara kita yang menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama, melambangkan Malaysia ini adalah sebagai sebuah negara persekutuan. Yang kedua, mempunyai raja yang berperlembagaan. Yang ketiga, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Yang keempat, agama Islam sebagai agama rasmi tetapi agama lain bebas diamalkan. Dan yang terakhir, yang kelima, memperuntukkan pengasingan kuasa dalam pentadbiran kerajaan. Perlembagaan persekutuan ini sebenarnya mempunyai bidang pengkhususan yang tertentu seperti yang ditunjukkan secara ringkas dalam jadual dalam slide yang kami sediakan. Yang pada bahagian pertama, butir-butirnya adalah berkaitan dengan negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan. Butiran-butiran tersebut terletak pada perkara 1 sehingga 4. Bahagian kedua, kebebasan asasi, di mana kebebasan asasi ini diletakkan di perkara-perkara 5
hingga 13. Bahagian yang ketiga, iaitu bahagian kewarganegaraan, diletakkan pada perkara 14 dan 31. Pada bahagian yang keempat adalah bahagian persekutuan, di mana bahagian persekutuan ini diletakkan daripada perkara-perkara 32 sehingga 69. Bahagian yang kelima, iaitu bahagian butiran-butiran negeri-negeri yang diletakkan dalam perkara 70 hingga 72. Pada bahagian yang keenam pula, perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri diletakkan dalam perkara 73 sehingga 95E. Pada bahagian yang ketujuh, butiran-butiran yang diletakkan adalah peruntukan-peruntukan kewangan yang diletakkan dalam perkara-perkara 96 sehingga 112D. Pada bahagian yang ke-8, iaitu bahagian butiran-butiran pilihan raya, di mana butiran-butiran pilihan raya ini diletakkan dalam perkara 113 sehingga 120. Pada bahagian yang ke-9 pula, iaitu butiran-butiran dalam bab-bab kehakiman, di mana bab-bab kehakiman ini diletakkan dalam perkara 121 sehingga 131A. Pada bahagian yang ke-10 pula, perkhidmatan awam, di mana perkhidmatan awam ini sebenarnya diletakkan dalam perkara 132 sehingga 148. Pada bahagian 11, kuasa-kuasa khas menentang perbuatan subversif dan kuasa-kuasa darurat yang diletakkan dalam perkara 149 hingga 151. Dalam bahagian yang ke-12 pula, diletakkan dan pelbagai, yang diletakkan dalam perkara 152 sehingga 160. Pada bahagian 12A, diletakkan perlindungan tambahan bagi negeri-negeri iaitu negeri-negeri Sabah dan Sarawak, yang diletakkan dalam perkara 161 sehingga 161H. Pada bahagian yang 13 pula, butiran-butiran tersebut diletakkan sebagai peruntukan sementara dan peralihan, di mana butiran-butiran tersebut diletakkan dalam perkara 162 sehingga 180. Pada bahagian yang ke-14, butiran-butiran tersebut adalah perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya yang diletakkan dalam perkara-perkara 181. Dan yang terakhir pada bahagian 15. Pada bahagian 15 ini berkaitan dengan proceeding. Apa itu proceeding? Nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan proceeding ini. Proceeding bermaksud perkara, iaitu maklumat. Biasanya dia dicetak. Okey, senarai-senarai dalam perlembagaan persekutuan pula. Dalam senarai perlembagaan persekutuan, ada 3 senarai, iaitu senarai persekutuan itu sendiri, senarai bersama, senarai negeri. Di mana senarai persekutuan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang meliputi mengenai hal ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah, dan sivil, kewarganegaraan dan lain-lain. Senarai bersama pula berkaitan dengan perkara-perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undangan-undangan selagi tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Contohnya, perlindungan bagi binatang liar, ataupun biasiswa, ataupun perlindungan kanak-kanak, perancangan bandar dan kampung, kesihatan awam dan lain-lain. Senarai untuk negeri pula adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri itu sendiri seperti hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam seperti bantuan zakat, hari kelepasan negeri, jentera kerajaan negeri dan lain-lain. Kita pergi pula kepada perlembagaan negeri. Dan nak habis dah ni. Perlembagaan Malaysia ini sebenarnya yang terbentuk ialah hasil daripada perkongsian antara negeri-negeri yang menganggotai Persekutuan Malaysia itu sendiri. Perkara 71 dalam lingkungan 1, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan persekutuan menjamin hak raja sesebuah negeri untuk mewarisi dan memegang
menikmati dan menjalankan hak-hak perlembagaan dan keistimewaan negeri itu sendiri mengikut perlembagaan negeri tersebut. Tetapi, apa-apa pertikaian tentang hak untuk mewarisi seorang raja itu sendiri bagi mana-mana negeri hendaklah diputuskan oleh mana-mana pihak yang berkuasa sahaja dan hanya mengikut apa-apa cara sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Perkara 71 dalam lingkungan 3, Perlembagaan Persekutuan Malaysia menetapkan bahawa jika Parlimen mendapati apa-apa peruntukan dalam perlembagaan sesuatu negeri tidak dipatuhi, walau apa pun yang terkandung dalam perlembagaan ini, Parlimen boleh membuat undang-undang supaya peruntukan itu dipatuhi. Seterusnya, peruntukan untuk kuasa negeri-negeri ini sebenarnya diistilahkan sebagai perkara yang amat perlulah sebenarnya. Peruntukan ini sebenarnya terkandung dalam perkara 71, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang memperuntukkan bahawa tiap-tiap perlembagaan negeri ini mesti mempunyai peruntukan yang tetap. Dalam jadual ke-8, terdapat dua peruntukan utama, iaitu pada bahagian A adalah peruntukan tetap dan peruntukan kewangan. Pada bahagian B pula adalah berkaitan dengan peruntukan sementara. Kebanyakan negeri Melayu mengikut peruntukan yang tetap, di mana peruntukan tetap ini menggariskan sesuatu negeri itu harus mengandungi, yang pertama, raja ataupun yang di-Pertua Negeri. Yang kedua, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang ketiga, pihak berkuasa perundangan negeri. Dan yang terakhir, Dewan Undangan Negeri. Perlembagaan persekutuan juga memperuntukkan perhubungan antara kerajaan persekutuan itu sendiri dan kerajaan negeri, di mana terdapat 7 bab, iaitu pembahagian kuasa-kuasa perundangan, kedua, pembahagian kuasa-kuasa pemerintah, ketiga, pembahagian beban kewangan, keempat, tanah, kelima, pembangunan negara, yang keenam, agihan persekutuan kepada negeri, dan yang ketujuh adalah majlis negara bagi kerajaan tempatan. Jadi, kita sudah habis. Setakat ini sahajalah penyampaian daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah sampai kepada yang betul-betul subtopik yang paling last dan saya janji. Okey, pindaan perlembagaan ini terbagi kepada dua, iaitu pindaan perlembagaan persekutuan dan pindaan perlembagaan negeri. Pindaan perlembagaan persekutuan ini dibuat sekiranya ada pertambahan atau pemansuhan sesuatu dasar. Dan situasi di Malaysia, pindaan perlembagaan dilaksanakan tanpa referendum daripada rakyat. Dan perkara-perkara yang boleh dipinda dalam perlembagaan dengan persetujuan 2/3 ahli Majlis Parlimen. Untuk pindaan perlembagaan negeri pula, peruntukan-peruntukan perlembagaan negeri boleh dipinda oleh undang-undang negeri tetapi tidak boleh dipinda dengan cara lain. Antara peruntukan perlembagaan negeri yang tidak boleh dipinda ialah warisan takhta kerajaan dan kedudukan para pembesar Melayu tidak boleh dipinda oleh Badan Perundangan Negeri. Sesuatu rang undang-undang untuk membuat apa-apa pindaan kepada perlembagaan negeri selain apa-apa pindaan yang berbangkit daripada sesuatu undang-undang yang memperuntukkan bilangan ahli yang dilantik bagi Badan Perundangan Negeri dan apa-apa pindaan yang akan menyelaraskan perlembagaan negeri dengan mana-mana peruntukan perlu dinyatakan dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jika pindaan dibuat selepas Dewan Undangan Negeri dipilih mengikut Seksyen 4. Kesemua perkara tersebut tidak boleh diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri kecuali rang undang-undang itu telah disokong pada bacaan kali kedua dan kali ketiga dan memperoleh undi sebanyak 2/3 daripada jumlah ahlinya. Walau bagaimana. Tapi,
Sesetengah perlembagaan negeri memerlukan persetujuan daripada kumpulan orang tertentu terhadap pindaan mengenai pelantikan dan sifat-sifat waris takhta, permaisuri raja atau pemangku raja atau ahli-ahli jemaah pemangku raja negeri. Seterusnya, pemecatan, penarikan diri, penurunan takhta raja atau waris-warisnya. Selain itu, pelantikan dan sifat-sifat para pembesar memerintah atau para pembesar adat Melayu dan ahli-ahli majlis penasihat mengenai agama atau adat dan badan seumpamanya. Akhir sekali, hal untuk mengadakan, mengatur, mengesah dan melucutkan pangkat, gelaran, kehormatan, kebesaran dan kurniaan adat Melayu dan mengadakan peraturan mengenai balai diraja dan istana. Dan Parlimen boleh meminda sesuatu perlembagaan negeri untuk sementara waktu atas alasan keamanan negara seperti keadaan darurat. Baiklah, sekian sahaja perbincangan dan pembentangan daripada kumpulan kami tentang tajuk perlembagaan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.